السلام وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية على القوة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أنا صراط العظيم وإنما الملائكة المقربين وافتح علينا وأعطيك وعلمنا صراطك رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا قال الشيخ موسى تعالى رحمنا دارينا سكن dan jika membasuh ia di dalam air yang banyak, yang tenang, memadalah menggerakkan 7 kali, maka dibilangkan perginya sekali dan kembalinya sekali. Demikianlah hingga 7 kali. Maka jika direndamkan dia di dalamnya, maka dibilangkan sekali jua. Dan jika membasuh ia seorang yang kena najis mughallazah, membasuh di dalam air yang banyak, dia tak cebok dah, dia selamkan kaki dia, selamkan tempat yang kena najis tu di dalam air yang banyak. Tapi air tu banyak maknanya dah sampai 2 kolah atau lebih. Iaitu dikandaki dengan air yang banyak. Banyak tetapi yang tenang, tidak berlari. Air tidak berlari, maka dia katanya hukum tu memadalah. Ini memada untuk jadi suci. Untuk menyuci. Memadalah pada menyuci, menggerakkan 7 kali. Kita gerakkan 7 kali. Kalau kain tu kita gerakkan kain 7 kali. Kalau tangan tu kita gerakkan tangan 7 kali. Maka 7 kali tu cara bilangnya begini. Maka dibilangkan perginya sekali dan kembali sekali. Jadi kita letak ke depan sekali. 1, 2, 3, 4. Gitu. Pergi sekali, balik sekali, pergi sekali, balik sekali. Demikianlah hingga 7 kali. Buat gitulah hingga 7 kali. Maka jika direndamkan, kalau dia tak menggerakkan maka dia tak menggerakkan, bahkan dia selam, dia rendam, tidak menggerak, tengok. Dia kata maka jika direndamkan di dalamnya, di dalam air yang banyak yang tenang, maknanya tidak menggerak, maka dibilangkan sekali jua. Jika lama ia padanya, jika rendam selam tu lama sekalipun, di dalam air yang banyak itulah, lama sekalipun dengan sebab air tak berlari, tak mengalir, maka dibilang 1 kali saja. Begitu. Dan jika ada air itu berlari, memadalah 7 jariahnya, bahasa Arab. Memadalah 7 jariahnya. Jariah mana 7 kali berlari. Memadalah 7 jariahnya, air yang berlari. Akan 7 kalinya. Jadi maknanya sekiranya kalau air itu berlari seperti air dalam anak sungai,
atau air parit yang berlari, maka kita letak saja. Contohnya kalau kat kaki, kita selamkan kaki. Tak payah kita gerak. Tak payah kita gerak. Kalau gerak pun boleh. Tetapi kalau kita tak gerak pun, kira katanya air berlari, satu pelarian air tu datang kena kaki, bilang satu. Satu pelarian air datang kena kaki, bilang pula satu. Gitulah. Sehingga cukup 7 kali. Jadi maknanya selam saja, renam saja, tak payah buat apa. Begitulah. Sebab air berlari, dia datang, dia pergi, dia datang, pergi, macam kita tuang lah. Sama dan kita bergerak. Begitu. Sebab kalau air tak berlari, air yang tenang, kita bergerak tu maknanya air tu bersalin-salin. Lepas tu kalau air yang berlari itu, maknanya tak payah kita bergerak, air itu jadi bersalin-salin dan bertukar-tukar dengan sendiri. Memadalah. Begitu. Tetapi air yang tenang tadi, artinya air yang berlari tadi tu, kata memada 7 kali, sekira air itu dah air bercampur dengan tanah kesemuanya. Tetapi kalau air itu berjenih, tidak keruh, tidak bercampur dengan tanah, maka tak dapat tidak satu kali itu kita mesti kena campurkan dengan tanah. Kalau macam air anak sungai itu dia jernih, tidak ada keruh langsung. Maka jadi kalau kita selam di dalam tu, jadi air jernih saja walaupun lama sekalipun tak memadai sebab tidak ada air yang bercampur dengan tanah. Jadi maknanya kita kena buat sukulah air tanah tu sekali lagi. Kata memadai 7 kali tu sekiranya air tu dah keruh. Sebab biasanya air parit, air yang dalam kolam tu biasanya tak jernih. Dah keruh dengan sebab itu lebih-lebih laginya kalau kat parit tu walaupun jernih apabila kita masuk tu dia naik keruh. Maka itu memadai. Tengok. Sekali lagi dia katanya, dan jika ada air itu berlari, memadalah 7 jariyahnya. 7 kali berlari. Memada akan 7 kali basuh. Dan jika tiada menggerakkan dia sekalipun. Kalau kita diam selam, renam, diam saja tak menggerak pun dah memadai. Kerana kerana berlarian air itu menepati kita dia dah bertukar-tukar. Dan jika ada air air itu berlari, memadalah maka jika ada air itu keruh dengan tanah, ni ada. Maka jika ada air itu keruh dengan tanah, maka iaitu memadalah pada kedua-dua surahnya. Masalah air tenang dan air berlari. Kalau air yang berlari atau air yang tenang dah keruh, maka memadalah. Jadi maknanya kalau air dalam kolam tenang tak berlari, lepas tu air itu dah keruh dengan tanah, maka kita selam, kita renamkan. Kalau kaki itu kita renamkan kaki, lepas tu kita gerak 1, 2, 3, pergi balik, 2, pergi balik, 2, pergi balik, 2, begitulah. Lepas tu kalau air yang tenang, kita selam, kita renam, tunggu saja. Agak katanya 7 kali pelarian air datang kena kaki itu, memadalah. Tak payah buat apalah sebab air itu pun dah keruh. Lepas tu, keruh tu 7 kali keruh pun tak mengapa sebab air yang berlari, air yang keruh tu keruh dengan sebab tanah tu air bercampur dengan tanah, tidak diubahkan daripada jadi air mutlak sebab berubah keruh tu dengan sebab benda yang tak dapat tidak.
Habis itu kalau air yang tenang, artinya air yang berlari itu jernih, tidak ada keruh. uh, Dia katanya maka dan jika ada air itu jernih, maka berkandak ia kepada ditanahkan. Itulah yang macam kata tadi. Jadi maknanya kalau air itu jernih, kita kali yang pertama tu kita cebok, masuk dalam bekas apa-apa masalah, kita capur dengan tanah bagi dia keruh. Lepas tu kita basuh. Nah, basuhkan yang pertama tu dengan air keruh, lepas tu kita selam lah. 6 kali lagi dah cukup. Gitu. Mas'alatun. Jikalau memakan atau minum seorang akan najis mughallazah. Masalah jikalau memakan atau meminum seorang akan najis mughallazah. Dia ada makan benda najis mughallazah atau dia ada minum benda najis mughallazah. Lepas tu minum tu dengan secara berdosa ke makan minum artinya dengan secara tak berdosa. Kalau makan berdosa tu sengaja makan lah. Kalau makan minum tu atas jalan sengaja tu maknanya sengaja makan. Tapi boleh jadi tak berdosa sebab kena tipu dia orang ke masalah. Dia kata ni daging kambing. Padahalnya daging khinzir. Contohnya. Dia pun tak kenal. Orang bagi kat dia ni saya bagi daging kambing kat engkau sekilo. Padahalnya kena daging khinzir. Artinya ada setengah tu ceritanya dia makan burger. Lepas tu daging tu dia buat dengan daging khinzir. Lepas tu dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia pergi kepada tempat yang orang buza banyak. Dia tak tahu. Tahu-tahu lepas pada tu. Tu maknanya rupa tak berdosa. Jadi maknanya apabila seorang tu dia makan atau dia minum akan benda yang najis mughallazah. Tapi mulut dia tu kena bersih lah. Mulut dia, tangan dia pegang, tangan yang dia pegang, mulut dia tu mesti kena bersih lah. Tangan kena basuh, mulut berkumur. Berkumur 7 kali, satunya air yang bercampur dengan tanah. Tapi masalah sini nak cakapnya, kemudian diberakkan dia atau dikumahnya akan dia. Selepas makan, qada hajat besar lah. Selepas minum, dia kencing lah. Maka nascaya tiada wajib atasnya membasuh duburnya, qada hajat besar atau kubulnya, kencing 7 kali. Tak wajib 7 kali. Bahkan jadi kita basuh macam kita basuh biasa ni lah. Tak payah kita sampai basuhkan 7 kali. Nascaya tiada wajib, tak wajib. Tiada wajib atasnya membasuh duburnya atau kubulnya. Dubur tu qada hajat besar, kubul tu kencing. Tak wajib 7 kali. 7 kali itu tak wajib. Hanya dibasuh seperti najis yang lain. Jadi basuh seperti najis yang lain. Basuh seperti najis yang lain daripada najis mughallazah. Dan memadalah pula istinja dengan batu. Kalau nak istinja dengan batu tak basuh dengan air, tidak istinja dengan air pun memada. Begitulah. Bahkan jikalau keluar ia padahal lagi belum berubah. Kalau berubah tu
Kalau dia makan, kalau bubuh jadi bubuh tu, maka tak wajib 7 kali. Tapi kalau tak berubah, maknanya jadi bentuk asal. Kalau jadi bentuk asal tu maknanya, apa dia? Jadi najis, mughalazah. Tengok. Dia katanya, bahkan jikalau keluar ia, padahal belum lagi berubah. Keluar tu, keluar najis mughalazah yang dia makan tu, padahal belum lagi berubah. Seperti dia telan, apa dia, kulit. Kulit tu kalau keras tu tak hancur. Maka dibasuh 7 kali serta dengan tanah. Kena basuh 7 kali, maknanya basuh najis mughalazah lah. Sebab dia keluar tak berubah jadi hukum najis mughalazah, tapi keluar berubah jadi tai itu maka jadi hukum najis biasa. Katanya maka dibasuh 7 kali itu serta dengan tanah atas yang diiktimad oleh Syekh Ibnu Hajar. Sebab apa? Sebab yang katanya tak payah 7 kali itu sekiranya kalau dah ubah daripada bentuk dia asal. Kalau makan daging keluar dah bukan daging. Tapi kalau dia makan daging keluar daging. Kalau kata dia telan tulang masalah. Apabila telankan tulang, tulang anjing, tulang khinzib, satu kita katanya satu keping tulang kecil, masa dia telan. Maka kena 7 kali, sebab tulang tak ubah kan. Kena 7 kali, sebab lagi pulanya tulang tu basah apabila dimakan. Itu mengikut yang diiktimad oleh Syekh Ibn Hajar. Jadi maknanya kalau tak berubah, masih kekal dalam rupa asal tu, maka wajib kena basuh 7 kali dengan tanah. 7 kali salah satu tu kena dengan tanah. Itu mengikut yang diiktimad oleh Syekh Ibn Hajar. Dan yang diiktimadkan oleh Syekh Khatib di dalam Mughni dan Syekh Ramli di dalam Nihayah, tiada wajib membasuhkan dia 7 kali. 7 kali itu tak wajib. Bahkan basuh tu macam najis biasa. Dan jikalau keluar ia padahal tiada berubah sekalipun. Jadi maknanya di sisi Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar, dia kira katanya kalau berubah maka kira macam najis biasa. Sebab bentuk najis mughalazah dah hancur, dah hilang, dah habis. Tetapi kalau tak berubah maka wajib 7 sebab bentuk najis mughalazah masih kekal. Tetapi kalau mengikut Khatib Syarbini di dalam kitab Mughnil Muhtaj dan mengikut Syekh Ramli di dalam Nihayatul Muhtaj, maka kalau berubah pun tak wajib 7 kali. Kalau tak berubah pun tak wajib 7 kali. Jadi cara basuhnya seperti basuh najis biasa. Berubah tak berubah sama. Tu pun dapat. Jadi 3 orang ni satu guru. Syekh Ibn Hajar, Khatib Syarbini dan Syekh Ramli. Ini satu guru. Satu guru. Lepas tu biasanya sebut Syekh Ibn Hajar itu dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Belakang dia Muhtaj semua. Tuhfatul Muhtaj. Mughnil Muhtaj. Lepas tu Nihayatul Muhtaj. Dia belakang tu Muhtaj semua. Lepas tu tiga-tiga ni syarah bagi matan Minhajus Talibin bagi Imam Nawawi. Lepas tu 3 ni satu guru. Anak murid bagi murid bagi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Yang mana makam dia, kubur Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu ada kat Masjid Imam Syafi'i. Di Mesir. Dan jikalau menjilat anjing pada tempat yang ada air 2 kala.
atau lebih. Air apabila sampai 2 kolah atau lebih banyak, maka kita panggil apa dia? Panggil air yang banyak. Kita panggil air yang banyak. Gitu. Dan jikalau menjilat anjing, dia panggil menjilat ni anjing, jenis anjing, jenis kucing, jenis harimau, apa dia lagi, singa, dia minum air itu dengan secara jilat. Bukan dia isap, dia jilat. Minum air dengan secara jilat. Sebab tu dia katanya, dan jikalau menjilat anjing, anjing dia nak minum air, minum dengan secara jilat. Lepas tu apabila dia dah go, dia carilah tempat air untuk dia nak minum. Dan jikalau menjilat anjing, anjing pun sama, khinzir pun sama lah. Tapi khinzir dia selamkan mulut dia. Sama juga. Dan jikalau menjilat anjing pada tempat yang ada air 2 kolah atau lebih, mana air yang banyak lah. Maka tiada menajiskan dia akan air yang banyak tadi, tak menajis. Jadi mana air apabila air, kaedah kita maklum, air apabila dah sampai 2 kolah atau lebih, tidak menajiskan air itu oleh masuk najis. Tidak, walaupun najis mughallazah sekalipun, tak menajiskan. Tapi kalau katanya tiada menajiskan tu selama mana tidak berubah. Selama mana tidak berubah, tapi kalau berubah najis juga. Selama mana tak berubah, tiada menajiskan dia selama mana air itu tidak berubah. Maka tiada menajiskan dia dan akan air dan akan bijana, bekas ladungan air itu pun tak jadi najis juga. Apabila air itu tak jadi najis, maka bekas tu pun tak jadi najis. Gitulah. Kenapa tiada menajis? Kerana banyak air itu. Sebab air itu banyak. Sebab dah sampai 2 kolah atau lebih. Kerana banyak air itu menegahkan najis. Sebab air apabila dia banyak, dia ada kekuatan, dia boleh menahankan daripada jadi najis. Hadis kata, al-ma'u idza balagha kullataini lam yahmil al-khabatha. Air apabila sampai 2 kolah, tidak menanggungkan najis. Maknanya kalau masuk najis pun tak jadi mutanajis. Walaupun najis mughallazah sekalipun. Sebab tu dia kata kerana banyak air. Maknanya air apabila dia banyak, dia boleh menegahkan najis, bijana itu. Bersalahan jika ia anjing menjilat akan tempat yang ada air kurang daripada 2 kolah. Maka ditambahi akan dia 2 kolah. Maka suci airnya, tetapi tempat itu mutanajis. Maka tiada menajiskan akan air kerana banyak air itu. Kerana banyak air itu menolakkan najisnya. Maka hendak dibasuh akan tempatnya 7 kali serta dengan tanah. Masalahnya, kita katanya begini. Air dalam beldi, memanglah beldi tak sampai 2 kolah. Air dalam beldi. Kita adalah terletak di depan rumah kita, tiba-tibanya anjing datang jilat. Datang jilat. Maka air dalam beldi itu jadi mutanajis. Apabila air dalam beldi itu jadi mutanajis, maka diri beldi itu sebab dia kena basah air mutanajis, maka diri beldi itu pun mutanajis juga. Kemudian kita
ambilkan air dalam beldi tu, kita tambah jadi 2 kolah. Lepas tu, jangan tak macam mana nak tambah dalam beldi yang kecil nak bagi sampai 2 kolah. Kita ambil air dalam beldi tu, kita masuk dalam kolah air depan masjid ke orang sana. Kolah air dalam masjid tu. Nak tambah dalam beldi yang kecil dia sampai 2 kolah, tak boleh jadilah. Kita pun ambil air daripada beldi tu, tuang masuk, tambah masuk di dalam kolah kat masjid. Masalah. Maka apabila masuk tu air dalam kolah masjid tu dah sampai 2 kolah kan. Lepas tu masuk air ni tak jadi apa dia. Jadi mana air dalam kolah tu suci, maka beldi sana tu mesti kita kena basuh 7 kali. Salah satu dengan tanah. Tapi air tu dah jadi suci dah sebab dia campur dengan air yang banyak tu, jadi tak jadi najis lah dia. Jadi air yang beldi yang masuk dalam kolah tadi tu dah jadi suci sebab bercampur dengan air yang banyak yang suci. Begitu. Lepas tu kalau bekas kalau bekas masalan jadi maknanya nak bekas yang air tak sampai 2 kolah apabila jilat dia anjing tu, maka kita pindahkan air tu. Kita pindahkan air, pergi tambah masuk dalam mana-mana tempat yang air yang banyak. Kalau kita tak nak membazirkan air, seperti contohnya pada waktu kemarau air susah nak dapat. Satu beldi pun ada harga. Kalau sekarang tu hujan banyak buang je dah. Tapi kalau sewaktu masa air kekurangan, ada faedah banyak. Begitulah. Maknanya dia katanya, dan jikalau menjilat anjing pada tempat yang mana? Dan jikalau menjilat anjing pada tempat yang ada air 2 kolah. Kurang. Bersalahan jika ia anjing menjilat akan tempat yang ada air kurang daripada 2 kolah. Maka ditambahi akan air 2 kolah. Maka suci air tu, tilik pada air tu jadi suci. Tetapi tempat tu, bekas tu, mutanajis, mana yang kena najis. Jadi air dalamnya suci, diri dia tu kena najis. Maka tiada menajis ia akan air di dalamnya tak apa dia? Air di dalam tu tak jadi najis. Tu pelik juga. Contohnya kalau kita nak bayangkan kolah air tu, yang ada biasanya di depan masjid tu, dekat masjid tu ada. Lepas tu ketika dia kering, lepas tu air di dalam kolah tu tak sampai 2, air dalam bekat dalam kolah tu tak sampai 2 kolah. Tiba-tibanya anjing masuk. Dia masuk, walaupun tak jilat pun dah jadi mutanajis lah. Apabila air dalam tu tak jadi mutanajis sebab tak sampai 2 kolah, maka bekas tu jadi mutanajis. Maka air jadi mutanajis, maka kolah sebelah dalam tu jadi mutanajis. Maka kita pun buka air, masukkan air sehingga dapat 2 kolah dan lebih. Maka diri air tu suci. Maka kolah tu mutanajis. Sebelah dalam dia tu mutanajis. Lepas tu jangan sentuh lah. Jangan sentuh. Lepas tu kalau nak bagi habis masalahnya, kita apa dia? Kita lepas tu kalau tak nak basuh pun boleh. Tapi air tu mesti dipenuhkan. Air mesti dipenuhkan kolah. Lepas tu kalau kita nak ambil wuduk tu jangan bersentuh dengan dia kalau tak nak basuh lah. Kalau tak nak basuh, kolah tu kita jangan bersentuh.
kita cebok, air ambil kat tengah-tengah sikit. Jangan kena kat tepi dia. Sebab air tu nak suci. Maknanya kalau kita nak sembahyang bersentuh dengan koloh tu tak boleh. Sebab dia mutanajis. Air tu maka jadi koloh tu diri koloh tu mutanajis. Tapi air di dalamnya tak najis kerana banyak air itu. Kerana air apabila banyak dia menolakkan najisnya. Maka hendak dibasuh akan tempatnya 7 kali serta tanah. Mesti kena buat gitu. Begitulah. Tapi kalau tak nak basuh pun macam tu tadi lah. Kita bagi air tu penuh, jangan bersentuh dengan dia. Tak mengapalah sebab air sebelah dalam tu suci. Dah. Lagi pulanya kita nak solat nak apa tak payah bersentuh dengan dia kan. Macam benda-benda yang kena najis tu, kena najis mughallazah, seperti apa dia? Kereta dia tu anjing datang kecing kat tayar kereta dia tu, maka kalau tak basuh 7 kali satu dengan tanah pun tak mengapa. Kita tayar kereta tu kita tak basuh 7 kali, kita jiruskan untuk nak buangkan air kencing tu pun tak mengapa. Tapi nak solat jangan bersentuh dengan dia. Lepas tu jauhlah kita nak solat di tepi kereta tu, itu tak mengapa. Tapi kena jagalah sebab tayar tu kalau tak basuh tu kita tuang bagi habis air kencing saja, tapi kena jagalah. Tapi nak bagi suci kita basuh 7 kali. Tapi kalau tak bersangkut dengan apa dia? Dengan nak semayang tu, biarlah. Seperti dinding-dinding pagar, kat rumah tu, anjing datang kecing, kena kat dinding. Kalau kita tak basuh pun, biar dia lah. Tapi jangan kena dia lah. Kalau tak basuh pun tak mengapa. Tapi kalau takut nak bersentuh tu, kita basuh. Begitulah. Dan jikalau kena najis tanah dengan najis mughallazah. Dan jikalau kena najis tanah dengan najis mughallazah. Contohnya anjing depan rumah kita tu, tanah di depan rumah kita, anjing kencing. Maka tanah tu kena najis mughallazah lah. Itu tanah. Jikalau kena najis tanah dengan najis mughallazah. Seperti pasir masalah. Pasir kat depan rumah, tanah kat depan rumah tu, atau mana-mana tempat saja anjing kencing. Maka mutanajis lah tempat yang kena air kencing anjing tu tanah. Tanah yang kena air kencing anjing pun jadi najis. Lepas tu kita nak basuh. Takut susah nak lalu, takut terpijak. Kita pun nak basuh. Maka nak basuh, tak payah kita gali masuk dalam bekas. Namun tanah yang anjing kencing kena tanah depan rumah kita. Lepas tu nak basuh, tak payah kita gali-gali, cebok ambil tanah masuk dalam bekas, tuangkan air, tak payah kita buat gitulah. Lepas tu nak buat mana? Memadalah membasuhkan dia dengan 7 kali dengan air jua, tiada berkanap kepada tanah. Gitu. Jadi maknanya kalau kita katanya tanah yang kena air kencing anjing, kita tuangkanlah. Tuang air 7 kali. Air biasa ni tak payah kita campurkan dengan tanah sebab dia dah tanah.
Sebab dia dah tanah kan. Sebab dia dah tanah. Kita tuang air biasa ni 7 kali dah bersih dah. Lepas tu kalau nak ambil tanah tu buat tayamum pula, nanti dia kering, boleh dah. Sebab dia dah bersih. Lepas tu tak payah kita mengkeruhkan dengan tanah sebab dia dah tanah. Bukan kita nak basuh badan kita sebab kita nak basuh tanah. Jadi maknanya tanah tak payah mentanahkan. Begitulah. Tapi kalau tak nak basuh, kalau tak nak berjalan, tak apa, biarlah. Seperti kat dusun tu, kat kebun kelapa tu, ada babi hutan jalan apa dia. Tak payah kita basuh, nanti cucu di hujan tu dah suci lah. Sebab tu kalau kat kebun tu, kat kebun kelapa, kat kebun tu, kalau ada telapak babi hutan tu, biasanya tanah tu basah, maka jadi mutanajis tanah tu. Tetapi kalau kita biarkan begitu, maka nanti cucu di hujan tu jadi suci lah. Walaupun bekas telapak tu ada, tapi dah cucu di air hujan, dah habis dah sebab dia telapak tu kena dekat tanah. Apabila hujan datang, dia jadi keruh dengan sendiri. Begitu. Tengok dia katanya jadi 7 kali kita basuh, kita tuangkan air itu. Air itu tak payah kita tiada berkandak kepada tanah. Air jernih ni lah 7 kali. Kerana tiada makna tiada faedah, ditaruhkan tanah padahal dirinya tanah. Benda yang kita nak basuh tu tanah. Tak payah kita mengeruhkan air dengan tanah pula. Bahkan jika terpercik sewaktu daripada membasuhkan dia sebelum lagi cukup 7 kali, maka kena umpama kain nascah disyaratkan pada membasuhkan dia itu ditaruh tanah. Tapi kalau kita basuh tu, kita tuang tu, kita duduk dekat tu, yang kena kat tanah, naik kena kain, kena kaki. Maka kain kita bukan tanah, kaki kita bukan tanah, maka kena basuh dengan tanah jugalah. Salah satu daripada 7 kali tu. Tapi nak cerita katanya, kalau basuh tanah tu, tak payah kita letak tanah. Sebab dia dah tanah. Ya. Dan memadalah pada barang yang menajiskan dia dengan kencing kanak-kanak lelaki yang kecil belum lagi mencapai makanan yang lain daripada laban, belum lagi lalu umurnya 2 tahun dengan dipercikkan dia. Pasal masalah najis mughalazah kita dah selesai. Sekarang masuk pula kepada bahasan najis mukhaffafah. Dia katanya dan memadalah cara kita nak basuh najis mukhaffafah ni pada barang yang menajiskan dia, pada tempat yang kena najis, yang menajiskan dia kan barang. Barang tu apa dia? Kain kita ke masalah, pakaian kita ke, badan kita ke, lantai rumah ke masalah. Katalah apa-apa tu dengan menajiskan dia dengan kencing kanak-kanak. Kanak-kanak yang lelaki. Nak keluarkan kanak perempuan. Kanak perempuan tu maknanya air kencing kanak perempuan tak masuk dalam najis mukhaffafah. Jadi masuk dalam najis mutawassithah. Kanak-kanak lelaki yang kecil. Apa maksud kecil? Yang belum yang kecil. Kecil tu maknanya depan. Yang belum mencapai makanan yang lain daripada laban, susu ibu. Jadi dia tak makan benda lain lagi
hanya kenyang dengan susu. Benda lain tak disuapkan lagi. Tapi kalau masa tahnik tu ada disuapkan buah tamar kan, buah kurma, maka itu tak mengapa dimaafkan. Bukan katanya masa-masa 7 hari itu di tahnik tu tak air kencing dia tak jadi mukhaffafah, bukan. Jadi. Maka dia makan buah kurma apabila di tahnik tu itu tak bilangan lah. Hmm. Ha. Belum lagi lalu umurnya 2 tahun. Itu masuk kata kecil tadi. Maksud kata kanak-kanak lelaki yang kecil. Bukan kira kat badan dia tu kecil. Mana kecil tu mana belum lepas daripada umur 2 tahun. Maknanya tak sampai 24 bulan lah. Tak sampai. Kalau dah masuk 25, dah macam orang biasa lah. Jadi maknanya kaitan dianya nak kanak-kanak, lepas tu kanak-kanak yang lelaki. Lepas tu yang berumur belum sampai 20, belum genap 24 bulan. Belum genap umur 2 tahun. Lepas tu makan minum dia tak makan minum benda lain, hanya susu saja. Laban tu susu. Maka apabila kena tu, cara kita nak menyucinya, dia kata memadalah dipercikkan dia sekira-kira meratakan sekalian yang najisnya itu. Sekira-kira terbanyak air daripadanya dengan ketiadaan mengalir. Jadi mada tu kita percikkan. Kalau sekarang nak bagi senang tu, kita spray. Itu lebih senang. Kita spray. Kalau tak ada pun selang, kita buat begitu. Kita selang, kita buat begitu. Tapi kalau nak tuang pun lagi elok lah. Tapi kalau kata nak jemakkan air, jangan faham kata mesti percik. Bukan. Kalau kita percik saja pun dah memadai untuk nak jadi suci. Tapi bukan kata mesti percik. Kalau kita nak tuang masuk dalam mesin basuh ke masalah, itu lebih aula lagi lah. Itu. Kalau kita nak tuang, lagi pulaknya tempatan kita air banyak, tuang lah. Tapi kalau tak tuang, percik saja, mada untuk nak jadi suci. Begitu. Memada untuk nak jadi suci dengan secara mempercik atau kita spraykan. Sekira-kira kita percik sebanyak mana? Sekira-kira meratakan air yang kita mempercikkan itu, meratakan sekalian yang najis. Bagi kena semua tempat najis tu. Lepas tu nak percik tu sebanyak mana? Sekira-kira terbanyak air daripada sekalian yang najis. Jadi air yang kita percik tu banyak daripada benda yang najis. Begitulah. Kalau susah nak percik tuang lah. Tapi kalau percik tu dia jadi banyak dengan ketiadaan mengalir sekalipun. Dah mada. Sama ada najis tu, sama ada najis ainiyah atau hukmiyah. Sama ada najis mukhaffafah tu najis hukmiyah ke atau najis ainiyah. Jadi air kencing yang masih jadi air kencing, tak kering lagi, pun begitulah. Kalau tempat tu kena air kencing kanak-kanak tapi dah kering, maka jadi hukmiyah kan. Maka cara kita menyuci memadalah dengan secara begitu. Begitulah. Jadi maknanya tak payah nak tunggu. Ya sebenarnya dia bukan basuh. Sebenarnya tak panggil kata basuh. Sebab basuh nak panggil basuh dia kena mengalir.
Tapi sini dia tak syarat mengalir. Nak jadi suci tu tak syarat mengalir. Janji air percikan tu banyak daripada dia najis. Tak payah mengalir. Lepas tu apabila tak mengalir, dia tak panggil basuh. Sebab basuh tu syaratnya nak panggil basuh, dia kena mengalir. Kalau tak mengalir, tak panggil basuh. Maka masalah najis mukhaffafah ni maknanya kita menyucikan daripada tempat yang kena najis mukhaffafah bukan dengan secara basuh. Bukan dengan secara basuh, maknanya memada kita bersihkan dengan secara bukan basuh. Dengan cara mana? Kita percik. Percik ni tak syarat jadi mengalir. Kalau percik tapi sampai jadi mengalir, tu dah jadi basuh. Maka nak cerita katanya percik ni sekurang-kurangnya kita percik tu pun dah jadi bersih. Begitu. Kalau nak tuang, lebih aula lagi lah. Begitulah. Dan keluar dengan kata kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan. Maka kita akhir di situ dulu. Dan keluar dengan kata kanak lelaki, kanak perempuan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma futuhana 'ala ونور قلوبنا ونورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك ما قرأناه ونحفظه وسمعنا فرضى علينا وافتح يدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum.